Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera, selamat petang untuk kawan-kawan, saudara-saudara yang hadir. Hari ini kita kumpul lagi sekali untuk berforum. Sebelum ni kita ada isu yang mengikut isu yang diputarkan oleh media. Kalau kata sensasi lah ia, kalau kontroversi lah ia. Tapi kali ini, hari ini, malam ini kita akan kupas dan kita akan kongsi pandangan serta ulasan daripada tiga panelis kita. Sebagaimana tadi Dr. Afif dah perkenal di hujung sana. Kalau boleh saya perkenalkan sekali lagi, Saudara Hasmi Hashim. Juga dikenali sebagai Budi Hikayat, nama pena beliau. Beliau merupakan seorang ahli politik, penulis, budayawan dan sekarang ni mungkin boleh digelar selebriti. Dan di sebelah Saudara Hasmi, kita ada Yang Berhormat Tuan Haji Muhammad Azmin Ali, Timbalan Presiden Parti Keadilan Rakyat, merangkap Ahli Parlimen Gombak, yang mana pada hari Sabtu yang lalu telah memimpin satu ketumbukan, bukan satu gerombolan. Gerombolan ni UMNO. Tadi Dr. Ghafif cakap gerombolan rakyat. Gerombolan ni untuk UMNO, yang orang jahat. Jadi YB Azmin memimpin seketumbukan rakyat berarak daripada Masjid Negara ke Stadium Merdeka pada hari Sabtu yang lalu. Dan di sebelah saya ialah tokoh yang tidak asing lagi, aktivis sosial. Sejak zaman mahasiswa dia jadi aktivis. Dia cakap dengan saya sejak dalam perut lagi dia nak lawan UMNO. Saudara Hishamuddin Rais atau lebih dikenali sebagai Tukar Tiup. Baik, jadi saya tak nak lengah masa. Saya nak brief tiga orang ahli panel kita punya rules hari ini, peraturan forum kita. Kita akan buka forum dengan dua pusingan. Saya akan kemukakan soalan di setiap satu pusingan dan para panelis diberi masa sekitar 10 minit untuk beri jawapan dan pandangan atau ulasan. Kemudian kita selepas habis dua round, kita akan buka persoalan kepada crowd atau audiens di bawah. Jadi untuk mulakan forum kita pusingan pertama ini, saya ada soalan pertama untuk Saudara Hasmi Hashim. Selaku seorang budayawan dan aktivis politik yang agak lama bergelut dalam reformasi sejak 1998, bolehkah Saudara Hasmi kongsi sedikit pengalaman ataupun perkaitan gerakan reformasi 1998 dengan Himpunan Kebangkitan Rakyat baru-baru ini? Atau macam dalam arti kata lain, apakah impak reformasi seterusnya membawa kepada HKR ni? Saya persilakan. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Saudara Najwan, Pengarah Akademi Pak Sako, Yang Berhormat Saudara Azmin Ali, Timbalan Presiden, dan Saudara Hishamuddin Rais. Saya sebenarnya kalau boleh hari itu masa 12 Januari nak menyanyi dekat stadium, tapi Hisham tak panggil. Jadi tak payahlah menyanyi kan. Tapi semua orang tahu saya bukan penyanyi. Saya cuma penulis lirik aja. Saya nak respon kepada soalan Najwan kerana mungkin saya dah terlibat daripada 1998 sampai hari ini dalam banyak siri demonstrasi secara langsung dan tak langsung. Beza yang paling ketara adalah 12 Januari itu tak ada FRU dan tak ada tembak-menembak. Tak pernah sebelum ini demonstrasi utama yang tak ada FRU tak pernah. Semuanya mesti ada FRU dan tembak-menembak. Ada satu dua lah yang tak ada tembak-menembak, maksudnya gas pemedih mata dan asid, tetapi majoriti demonstrasi utama itu tak ada, mesti ada tembak-menembak. Kita gelar tembak-menembak ajalah. Dan saya rasa hari berikutnya ramai orang mengucapkan terima kasih kepada polis dan kita memang patut ucap terima kasih kepada polis. Tetapi terima kasih kita bukan pujian berlebih-lebihan kepada pihak polis. Kerana apa, saudara? 15 tahun kita ditembak. 15 tahun rakyat ditembak. Akhirnya kita nak beri satu puji-pujian berlebih-lebihan kepada orang yang tembak kita. Ini pelik. Kita boleh ucap terima kasih kerana 12 hari bulan tak ada tembak-menembak. Betul, kita kena ucap terima kasih. Tetapi bukan pujian berlebih-lebihan kepada pihak polis sehingga kita lupa 15 tahun itu penganiayaan kepada rakyat itu cukup luar biasa. Kerana itu bagi saya
hero sebenar pada 12 hari bulan bukan polis, bukan kita kena ucap terima kasih kepada penganjur, itu kita akui. Tetapi hero sebenar 12 hari bulan adalah rakyat yang ramai yang datang turun Kuala Lumpur. Saya dalam demonstrasi besar, saya suka jalan kaki kat bawah. Saya nak tengok kalau boleh setiap biji mata orang yang datang. Tapi saya tak upaya. Sebab saya membayangkan ibu dan ayah dari kampung, pandu kereta, aircon rosak, tingkap tak boleh buka, hanya nak datang demonstrasi. Ada ibu ayah daripada pedalaman yang naik bas sampai di Kuala Lumpur, dekat Pudu tak tahu nak tidur mana dan terpaksa mungkin ke masjid ataupun duduk tepi jalan kerana nak bersama dalam demonstrasi 12 hari bulan. Dan demonstrasi-demonstrasi besar sebelum itu. Jadi macam mana kita nak nafikan rakyat? Sebab tu yang penting sekarang ni rakyat. Ahli akademik, orang yang tak terlibat dan tak turun ke bawah, termasuk yang beri komen kata bahawa 12 hari bulan ini hanyalah riak-riak kecil, bukan tsunami besar. Ini profesor yang beri komen begini ni. Dia kata, lepas tu angka pun jadi perbalahan. Hari ni kata 80, besok kata 50, lepas tu naik 120. Kan? Saya dan profesor tu kata, angka tak sampai pun 1 juta. Dia kata tak sampai 1 juta yang... Ini kenyataan seorang profesor universiti. Dia kata angka tak sampai pun 1 juta. Dia kata takkan wujudkan gelombang tsunami yang besar. Saya beritahu, saudara, dalam nuansa orang Melayu, dalam nuansa masyarakat Malaysia, hal yang banyak itu disebut juta. Bintang yang berjuta. Saya ni tulis lirik, saya tahulah. Saya pun tak tahu yang bintang tu ada 1 juta ke tidak. Siapa tahu? Bintang ada berapa? Kan, tapi orang Melayu dia nak gambarkan banyak itu bintang yang berjuta. Ada yang kata bintang yang beribu. Bila dah ramai yang turun 12 hari bulan itu, mudahnya orang Melayu sebut memang perhimpunan itu juta. Memang perhimpunan itu ribu. Nak ukur saya tak pandai ukur. Ada yang ukur pakai square feet, pakai kaki persegi. Kan? Ada yang ukur macam-macam cara ukur. Kita tak tahu berapa yang betul. Hari ni dalam satu laporan turun kepada 90,000 lebih. Daripada 100,000 lebih. Siap 90,000 berapa akhirnya 3 orang. Cik, dia tahu akhirnya boleh ada 3 orang. Ni ukur macam mana? Itu bukan lagi persoalan yang besar. Yang penting 12 hari bulan itu orang turun ramai ke tengah Kuala Lumpur. Itu persoalan penting. Dan persoalan yang lebih hebat untuk saya anak muda daripada 98, sekarang pun muda lagi, dah 15 tahun. Saya larat turun demonstrasi dan bersyukur kepada Tuhan kerana saya muda. Tetapi saya tak boleh bayangkan ibu ayah yang datang dari kampung umur 60 dan 70 ke tengah Kuala Lumpur untuk turut serta dalam demonstrasi. Bagi saya ini kita kena ucap terima kasih lebih besar berbanding kita ucap terima kasih kepada pasukan polis. Jadi saya rasa setakat tu dululah saya punya komen pasal pusingan pertama ni. Sebab itu yang immediate. Bila kita tengok dekat tweet, berbalah pasal angka. 50 ke, 60 ke, 90 ke, 100 ke, 200 ke, 500 ke. Bukan lagi soal angka, soalnya orang yang turun itu cukup ramai untuk mengepung. Bukan sahaja berada di dalam stadium mereka, tetapi mengepung seluruh kawasan stadium mereka. Itu dulu. Baik, terima kasih untuk Saudara Hasbi. Walaupun masa banyak lagi untuk dia, tapi dia bagi satu overview yang ringkas. Maksudnya persoalannya bukan angka. Kalau kita buka surat khabar satu hari selepas HKR tu, terutamanya surat khabar Cina, front page dia memang akan tunjuk view daripada stadium, daripada atas stadium. Dan kalau orang-orang normal yang waras, bila tengok gambar macam tu, dah akan wow, ramainya. Dalam Stadium Merdeka itu sih, kalau anda masuk tengok di dalam ataupun anda tengok gambar, waktu Tunku Abdul Rahman di Istana Merdeka pun tak sepadat itu. Maknanya pada 12 Januari 2013, itu paling padat Stadium Merdeka. Dan padat sebab apa? Sebab rakyat bangkit. Jadi okey, untuk soalan seterusnya kepada panelis kita yang kedua, saya nak tuju pada Saudari Syam. Baik, selaku salah seorang anggota jawatan kuasa penganjur, pada pandangan Syam, apa tentang jumlah penyertaan rakyat ini, sejauh mana benda tu dapat beri efek kepada hegemoni pemerintah
iaitu UMNO, terutamanya nak dekat election ni. Sila Syam. Assalamualaikum. Yang saya hormati YB Azmin Ali, kawan saya satu blok duduk dengan dia di dekat kubur Cina, Saudara Hashmi, kawan-kawan sekalian yang ada pada petang ini, dan terima kasih kepada Akademi Pak Sako yang menjemput saya untuk berbincang tentang pasca Hari Perhimpunan Hari Himpunan Kebangkitan Rakyat. Saya pun dah lupa dah nama dia. Itu nak menunjukkan dah tua kan. Pertamanya saya terpaksa, sebelum saya menjawab tu, saya terpaksa menghuraikan tentang konsep jumlah. Untuk saya, isu ini seperti juga Saudara Azmi tidak fundamental langsung tentang berapa ramai yang datang itu. Malah apabila saya sebagai penganjur diminta untuk menyatakan berapa ramai sebenarnya jumlah yang ada di dalam stadium, saya terus secara rasmi mengatakan di bawah 30,000. Ini kerana inilah yang kita janjikan sebenarnya hitam putih, bukan saja dengan pegawai polis tetapi juga dengan pihak stadium. Kerana katanya yang boleh duduk hanya 12,000, yang lain itu berdiri tidak melebihi 30,000. Jadi saya tidak berani, apabila ditanya oleh media, saya katakan saya tidak berani memberikan satu jawapan yang tepat. Yang memberikan jawapan tepat adalah gambaran. Jadi persoalan sama ada 1 juta itu sekarang ini telah jadi akademik dan non-fundamental, ya, untuk saya. Apa yang mustahak sekali tentang himpunan itu, saya juga sedar ramai anak-anak muda seperti doktor tadi merasakan bahawasanya kerana tidak ada tear gas, itu bukan satu demonstrasi. Saya juga mendapatkan Twitter daripada anak muda. Saya dengarlah, saya tak ada Twitter, saya dengar bahawasanya ada orang ni dia dah jadi tua, tidak lagi militan. Saya nak beritahu saya nak beritahu kepada anak-anak muda ini, sebenarnya Himpunan Kebangkitan Rakyat yang berjalan secara aman itu bukan kerana transformasi Najib Razak, bukan kerana baik hati Rosmah Mansor, bukan kerana baik hati Mahathir Mohamad, tetapi itu adalah rentetan perjuangan berpuluh-puluh tahun. Perjuangan menuntut hak berhimpun. Bukan saja daripada zaman reformasi. Telah ada yang patah, telah ada yang berdarah, telah ada pecah kepala, telah ada yang buta mata, telah ada yang ditembak mati di Seremban ketika berdemonstrasi menentang kehadiran Presiden Johnson. Jadi ini adalah perjuangan yang telah sambung menyambung tingkat meningkat sehingga terdemparnya bersih 1, bersih 2, bersih 3 himpunan Merdeka. Sehingga kan tidak ada jalan lain lagi melainkan United Malay National Organisation hari ini mengakui pasal 10 dalam perlembagaan itu bahawasanya rakyat di Malaysia ini ada hak untuk berhimpun. Ini kemenangan rakyat. Jadi untuk mereka yang mengatakan tidak senang itu, sabar. Kerana kemunculan perjuangan ini, seperti kata Mahathir Mohamad, masih panjang dan belum selesai. Okey, itu saya harap. Dan untuk anak-anak muda yang mengatakan kita ini kurang militan, bukannya kerana saya nak membuktikan militan, tetapi militansi itu bukan hanya bertempur dengan FRU, bukan hanya bergumpal dengan FRU, bukan hanya tembakan. Lebih dari itu adalah fikrah di dalam kepala kita, di mana fikrah kita itu, adakah fikrah itu fikrah pro rakyat, fikrah progresif, fikrah yang militan menentang keadaan. Itu lebih penting daripada manifestasi melawan FRU. Jangan silap faham tu, ya, jangan silap faham. Jadi itu satu perkara yang nak tahu. Jadi semenjak zaman berzaman lagi telah ada urutan-urutan itu. Dari zaman dulu lagi, jalan raya ini telah dijadikan satu wadah perjuangan. Dan saya adalah mengajukan bahawa tidak ada jalan lain lagi melainkan yang untuk menumbangkan kerajaan ini adalah untuk jalan raya. Okey, sekarang persoalan apakah hegemoni United Malay National Organisation telah pecah. Pada tahap ini saya merasakan telah sampai masanya bahawasanya saya memberikan angka 500,000 itu hanya sebagai angka yang saya anggarkan bahawa ini seperti yang telah dibincangkan oleh Jakarta Council adalah satu amaran. Satu amaran
seperti yang telah dinyatakan dalam banner yang besar di depan podium tu, yang juga telah disebutkan satu amaran kepada SPR, kepada Najib, kepada United Malay National Congress supaya jangan menipu. Jangan menipu pilihan raya ini. Jika mereka menipu, maka berjuta lagi rakyat akan keluar. Kali ini bunyinya akan lain. Itu bukan satu ancaman. Malam ini saya nyatakan bukan satu ancaman. Kalau saudara ingat balik forum di bawah itu dulu, sesudah bersih saya telah katakan kita akan keluar 1 juta, bukan satu ancaman tapi satu janji. Kami telah keluar. Kali ini saya berkata lagi sekali, kalau kita ditipu, kita akan keluar lagi, bukan 1 juta dan bukan, ini janji. Ini janji. Kita akan keluar, rakyat akan keluar kalau kita ditipu. Tapi nampaknya penipuan sedang berlaku, terbukti. Dah 2 hari dah, laporan-laporan berita daripada Sabah mengatakan bagaimana pengundi-pengundi disusun, pengundi-pengundi diberi kad pengenalan, pendatang harapan. Jadi, untuk saya, hegemoni ini telah pecah. Ombak orang ramai itu dah. Tapi ada satu perkara yang telah berlaku. Iaitu keberanian. Keberanian orang ramai untuk turun ke jalan raya. Bersih 1, bersih 2. Bersih 2 itu telah melintasi tahap takut. Kita tidak lagi takut. Rakyat di Malaysia ini tidak lagi takut. Kita tidak lagi ditakutkan oleh tim silat, bekas askar, komando, orang ada ilmu gaib, orang boleh meloncat-loncat atas pokok kelapa, semua kita tak takut lagi dah. Katak boleh menyelam, boleh bangun, boleh pergi parlimen, kita tak takut lagi dah. Jadi, itu satu tahap. Jadi, tahap kita telah melintasi tahap itu. We no longer scared of the threat. The police, the riot squad, tak boleh, semuanya kita tak takut. Rakyat telah tahu. Jadi, ini adalah kemenangan. Dan ini menakutkan the ruling elite. This put fear into the ruling elite. Karena itu, mereka lihat. Kalau mereka mengancam kita, apabila kita nak keluar 12 Januari, saya pasti tahu, lebih ramai akan keluar. Kerana itu, mereka mengambil jalan untuk tidak berkata apa-apa. Hanya 3 hari sebelum berlakunya Himpunan Kebangkitan, barulah IGP memanggil kami untuk bertemu dan berbincang. Kerana apa? Dia tidak hendak melahirkan. Kalau katalah Man Ibrahim Ali membuat ancaman, Tok Guru Silat Cekak Pinggang membuat ancaman, jangan silat cekak pinggang. Dia ada ilmu gaib, dia datang tak nampak. Ini akan lebih ramai lagi. Orang tidak takut lagi. Jadi ini adalah kemenangan. Kemenangan baru yang kita lihat. Jadi untuk saya, ini kemenangan ini adalah kemenangan baru. Orang tidak takut lagi. No longer the fear. No longer the fear. Dan orang telah keluar. Kalau dulu, kita lihat di zaman reformasi dulu, yang keluar ke jalan raya, hanya satu bangsa, iaitu orang Melayu. Tapi kali ini, bersih 1, bersih 2, bersih 3, telah menjadi menunjukkan setelah lahir Malaysia. Telah lahir. Semuanya rakyat Malaysia ini telah masuk dalam satu kancah untuk berjuang bersama-sama untuk mendirikan Malaysia baru. Dan saudara mesti ingat, ada satu perkara yang amat penting berlaku hari itu. Laungan kemerdekaan yang telah dilaungkan oleh Anwar Ibrahim itu adalah satu tamparan yang paling hebat sekali ke atas United Malay National Congress. Artinya, kita telah memisahkan tahap pensejarahan. Hari ini ialah 50 tahun merdeka. Sekali lagi, laungan kemerdekaan itu bukan lagi laungan feudal apabila 7 kali laungan itu disambut dengan rakyat. Ini adalah sejarah. Siapa melupakan ini, mereka melupakan saya. Tidak lagi misalkan, merdeka, 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 merdeka. Ini merdeka rakyat. Ini adalah perbezaan hakiki antara United Malay National Organisation dengan Perjuangan Rakyat 12. Jadi ini untuk kami, saya begitu gembira sekali. Okey, saya begitu gembira sekali. Jadi ini hakikatnya. Jadi dari sini ke mana arah kita? Ini rasa saya ke mana arah kita, rasa saya pilihan raya akan sampai tidak lama lagi. Jadi untuk saya, dah tepuk tangan Aminah tu. Pilihan raya akan sampai tidak lama lagi. Jadi kita perlu bersedia. Bersedia maksud saya bersedia dengan apa yang wajib kita lakukan. Saya dikatakan NGO itu ada 10, 12, 15, 19 NGO. Okey. Sebagai penganjur, saya merasakan
tuntutan daripada NGO itu bukan saja diajukan kepada kerajaan yang wujud pada hari ini, tetapi juga kerajaan yang akan diwujudkan sesudah pilihan raya. Saya juga diingati juga, mari kita mengingati bersama-sama untuk penyokong-penyokong Himpunan Kebangkitan Rakyat. Jika esok misalnya kerajaan baru ditubuhkan di Putrajaya, saya masih lagi melihat, memerhati dengan tajam adakah akan dilupuskan, ditutup dengan serta-merta kilang linas. Apakah tanah di Pengerang akan diambil balik? Apakah kilang Bukit Koman akan ditutup? Kerana itu NGO ini harus terus bergerak. Tidak semestinya kerana mereka bersama-sama kita di satu pentas yang sama. Tidak. Kerana apabila akan lahirnya kerajaan baru, ada new dinamika akan berlaku. Justru perjuangan NGO itu terus diterangkan. Kerana itu ada perkara-perkara saya sendiri melihatkan, kerana itu kita gemelingkan semua tenaga memastikan bahawa NGO ini suara dia bukan saja didengar oleh pemimpin yang ada sekarang, tapi didengar juga oleh bakal-bakal pemimpin yang ada pada kita itu. This is very important that the current government listens to the demands of the NGO. Listen. Listen to the NGO. The current government listen to the NGO, but also they should also remind the future government that would set up the government by the Pakatan Rakyat that they also should see and make sure those demands were implemented. Ini very important. Ini penting. Kerana inilah dasar perjuangan. Jikalau tidak, akan terus menerus. Apakah akhirnya? Itu saya katakan, untuk saya, itu adalah permulaan kerana kita melihat pilihan raya ini akan sampai tidak lama lagi, kita akan melihat. Saya begitu yakin sekali. I'm so sure akan berlaku perubahan. Tapi perubahan itu boleh jadi kita terpencar-pencar pandangan, tetapi rasa saya setelah saya pergi berkempen untuk Himpunan Kebangkitan Rakyat ini di seluruh Semenanjung ini, saya merasakan ombak, the wave of change, ombak untuk berubah telah sampai. Kerana itu kita telah mendapat keselesaan pada hari Sabtu dulu. Ombak inilah, this is the wave. The wave is a big huge tsunami. Memang ada orang akan kecilkan, tak ada. Ini saya tahu, profesor ini cakap macam ini, itu it doesn't really matter. Dia tak fundamental pun. I mean, kalau kau kaji PhD profesor tu entah ya tak tidak kan. Boleh Universiti Bangsa Utama lebih keras ijazah dia lagi kan. Okey, terima kasih. Terima kasih Saudara Hisham. Nasib baik dia cepat habis. Kalau tak saya listen. When I speak, you listen. Okey, untuk panelis seterusnya, kita ada wakil daripada bidang politik Kerajaan In-Waiting, insyaAllah, kepada YB Azmin. Susulan HKR baru-baru ini, dah timbul persepsi kononnya perhimpunan ini telah dimanipulasi oleh pembangkang untuk tunjuk kekuatan, untuk hasut rakyat ke jalan. Jadi boleh tak YB ulas, lain daripada menjawab tuduhan-tuduhan ini, kita sebenarnya ada 10 perkara asas yang menjadi tuntutan suatu himpunan ini yang mana tidak diberi perhatian serius oleh rakyat dan juga media. Apa pandangan dan respon YB? Terima kasih Saudara Najwan dan rakan-rakan panelis Saudara Hisham dan juga Saudara Hasmi. Saya nak mulakan perbincangan kita pada malam ini dengan mengingatkan ketika saya dan rakan-rakan berjalan menuju ke Stadium Merdeka, sama ada pergi dan balik, saya terlihat sebuah lokap polis jalan stadium, dan disitulah saya dan Saudara Hisham disimpan selama 8 hari. Ini kita digari bersama, sehati sejiwa sebangsa, dan digari satu gari 2 orang, punya zalimnya ketika itu.
Dan selama 8 hari saya dan Saudara Hisham disimpan di lock up bersebelahan dengan Stadium Merdeka. Tetapi yang memberikan rangsangan kepada saya, walaupun kami dihina, diaibkan, digari, ya, dipenjarakan, tetapi kami masih bangkit untuk bersama-sama dengan rakyat membawa perubahan. Menjawab persoalan yang dibangkitkan oleh pengurusi sebentar tadi, ini kita sebenarnya ada masalah captive mind. Ini pemikiran yang terpenjara ataupun terpasung, itu bahasa pakar-pakar bahasa. Pemikiran yang terpasung. Bukan setakat Profesor Kangkung di bawah. Ini Dr. Mahathir sendiri membuat kenyataan yang saya melihat bukan kenyataan daripada seorang yang boleh bergelar negarawan. Kerana beliau menyebut Himpunan Kebangkitan Rakyat itu bertujuan untuk menggulingkan kerajaan yang sedia ada. Bagi saya, memang matlamat kita jelas. Kita sama ada dalam keadilan, PAS, DAP, kita bertekad kerajaan yang ada sekarang ini mesti ditukar. Cuma yang membezakan kita ialah guling ini dengan cara yang tidak berperlembagaan. Apa yang dilakukan oleh civil societies hari ini dan majoriti rakyat Malaysia hari ini dan juga Pakatan Rakyat ialah kita nak mengubah kerajaan dengan cara berperlembagaan, iaitu menuntut satu pilihan raya yang bersih dan adil. Kalau tidak, mengapa kita nak menyertai pilihan raya setiap 5 tahun? Bagi PAS sudah menyertai pilihan raya 12 kali pilihan raya. Tetapi oleh kerana PAS, DAP, keadilan kita masih yakin dengan sistem demokrasi dalam negara, maka kita mahu meneruskan tetapi dengan tuntutan-tuntutan yang kita buat supaya daftar pemilih itu bersih, tidak ada orang asing diberikan kerakyatan dan tidak ada penipuan dalam proses pilihan raya. Jadi tuduhan Dr. Mahathir itu bagi saya tidak mengejutkan kerana saya kira orang yang paling takut kalau Pakatan dapat Putrajaya bukan Najib tetapi orang yang paling takut ialah Dr. Mahathir dan keluarganya. Ya. Yang kedua, kalau kita lihat juga media, ini masalah yang bagi saya penting. Asas dalam sesebuah pilihan raya ini bukan soal daftar pemilih yang bersih, pilihan proses yang adil, tetapi media juga harus bebas. Tadi dalam persidangan akhbar, saya ditanya oleh media, oleh kerana saya buat satu persidangan akhbar menyanggah dakwaan Ketua Pemuda UMNO Saudara Khairi yang mendakwa bahawa apa yang berlaku di mahkamah semalam sebenarnya Datuk Seri Anwar yang menarik saman kerana takut perbicaraan penuh. Ini satu pembohongan. It was a brazen lies by Khairi. Tetapi dalam persidangan media itu saya ditanya, mengapa Pakatan tidak berterima kasih kepada Datuk Seri Najib? Kerana program transformasilah kita dapat berhimpun secara aman. Kerana program transformasilah perhimpunan itu berjalan dengan aman. Bagi saya setuju dengan Saudara Hisham, Saudara Hasmi, tidak ada keperluan untuk berterima kasih kepada Perdana Menteri. Kami berterima kasih kepada rakyat Malaysia. Saya sendiri lihat rakyat Malaysia bukan di kalangan golongan profesional ataupun kelas menengah. Malahan ada petani, buruh, pemandu teksi, pekerja, guru. Ada yang datang daripada Kuala Terengganu naik motosikal. Bertembung dengan kemalangan. Sekarang ada di Hospital Temerloh. Naik basikal daripada Kota Baru. Ada seorang pakcik daripada kampung Ulu Tenering, Ulu Selangor. Datang nak berhimpun. Isteri dia nak ikut. Dia tak bagi. Isteri dia paksa nak pujuk suami. Isteri belikan kasut baru. Nak berjalan di KL. Ini sesuatu yang menakutkan pemerintah. Walaupun kita dituduh bayar RM150 dan sebagainya. Tetapi
Bagi saya, bila rakyat bangkit dengan tekad yang satu, ya, atas nama rakyat Malaysia yang merdeka. Saudara Hisham sebut tadi, 55 tahun dulu, almarhum Tunku Rahman telah melaungkan merdeka. Tetapi ketika itu kita menuntut kemerdekaan daripada penjajah British. Hari ini, 12 Januari, kita menuntut kemerdekaan daripada pemerintah yang zalim, yang melakukan kemusnahan dan kemungkaran ekonomi, rasuah, penyelewengan, menindas rakyat. Maka kita sebenarnya belum merdeka. Maka hari itu adalah hari kemerdekaan rakyat, di mana seluruh rakyat, termasuk Sabah Sarawak, ada orang OKU di Masjid Negara. Saya rasa cukup pilu bila melihat rakyat Malaysia yang kurang upaya tetapi semangatnya tinggi. Ada yang buta tetapi hatinya celik. UMNO, mata celik, hatinya buta. Ini beza. Bila rakyat berhimpun dengan rasa berani, tidak takut, bukan soal ada gas pemedih bata atau tidak, bukan ada water cannon atau tidak, tetapi keberanian itu menyebabkan pemerintah yang zalim akan tunduk. Ini berlaku ketika Arab Springs. Kita lihat bagaimana diktator yang hebat seperti Gaddafi, Hosni Mubarak, yang penuh kekuasaan, yang ada kekayaan yang luar biasa. Tetapi bila rakyat bangun, yang zalim pasti jatuh. Hari ini kita menyaksikan di Malaysia, bila rakyat bangun, berani, walaupun 15 tahun dulu kalau berhimpun, kena serang. Saudara Hasmi sebut, ada water cannon. Jangan kata yang besar, yang kecil dulu pun saya pernah ceramah kelompok di Batu Cave. Kelompok yang hadir 10 orang. Yang kepung rumah tu 50 FRU. Angkat saya physically. Angkat saya bawa keluar. Tapi itu bukan melemahkan semangat kita. Ya? Sebab itu kita bila rakyat itu berani, dia tahu hak dia. Bukan dia nak meruntuhkan keharmonian ataupun kekuatan kita. Tetapi bila dia tahu itu hak dia sebagai rakyat yang merdeka, dia mahu melakukan perubahan demi kebaikan, dia bersatu hati, tekad bersama-sama, melibatkan semua pihak, bukan saja parti politik, tetapi civil societies yang kita saksikan pada 12 Januari, apabila kita mengambil sikap inclusivity ini, ianya menjadi satu formidable force. Dan bagi saya, seperti saya sebut dengan rakan-rakan, this is the moment of our political manhood, di mana kematangan, kewarasan rakyat itu akan pastinya menjadi kekuatan untuk meruntuhkan kezaliman dan kemungkaran pihak berkuasa. Dan sebab itu saya cukup yakin dengan masa depan negara ini. Kita harus teruskan usaha-usaha ini. Dan bagi saya, kalau apapun yang nak didakwa oleh pemerintah hari ini bahawa ini adalah langkah transformasi, saya tidak bersetuju sama sekali, kerana seperti saudara Hisham sebut tadi, ini adalah continuous commitment by the rakyat to defend the democratic rights of our people. Bukan 1 tahun, bukan 2 tahun, tetapi dia punya conscience-nya, conviction, determination of our people, irrespective of race and religion, sama ada Semenanjung ataupun Sabah Sarawak, menjadi asas kepada kebangkitan rakyat. Dan kalau ini dapat kita pertahankan, saya yakin masa depan negara cukup baik. Dan yang lebih meyakinkan saya ialah bila melihat sama ada kita punya meeting points di Universiti Melaya khususnya, mahasiswa cukup ramai di stadium, di Masjid Negara, walaupun kena ugut dengan timbalan Menteri Pelajaran. Jangan hadir. Kalau mahasiswa hadir, ini memalukan institusi pengajian. Ini suara-suara yang sudah lapuk, yang jumut. Ini captive mind ni, pemikiran yang terpasung. TV3 dengan utusan tu dah lama dah.
30,000. Ini semua buta hati, buta huruf. Masih lagi dalam denial syndrome. Mungkin 20 tahun dulu boleh. Kamu kata di stadium 10,000, orang boleh percaya, orang kampung. Tapi hari ini, the moment you kata 10,000, anak-anak muda start tweeting. I mean, there's no way you can hide the reality and the truth. Tak boleh dah. Dalam zaman global hari ini yang tiada sempadan dengan teknologi baru, pemerintah tidak lagi boleh berbohong. Tweetnya, Facebooknya, internetnya dan sebagainya memberikan ruang kepada anak-anak muda khususnya membuat penilaian. Then finally you have to decide what is best for the country and for the people. And alhamdulillah hari ini kita tak lihat lagi orang Melayu, Cina, India ni sebagai kaum yang berbeza. Saya tengok masa bersih 3 dululah. Saya kena dakwa, belum habis lagi, belum start pun lagi. Ini pendakwaan yang ke-15 ke atas saya. Itu pun Najib boleh kata inilah hasil transformasi. Transformasi dia buat tahun 2009. Saya kena pukul bersih 3 2011. Di mana transformasi? Saya kena dakwa dengan Datuk Seri Anwar sampai hari ini. Mana transformasi ini dilakukan? Ya. Tetapi apa yang saya nak nyatakan, biar mereka dengan gaya mereka, dengan watak denial syndrome mereka, tetapi yang penting saya yakin rakyat akan bersama-sama kita. Walaupun saudara Hasmi sebut jangan kita berlebih-lebih sangat berterima kasih kepada polis. Saya bersetuju, tetapi dalam konteks ini saya kira to be fair to the police force, khususnya kepada Ketua Polis Negara Tan Sri Ismail Omar, saya kira dia telah mengambil, dia ada courage ya, untuk memanggil semua pimpinan Pakatan Rakyat dan civil societies bincang bagaimana proses ini dapat dijalankan dengan baik dan teratur. Ini satu permulaan yang baik oleh Ketua Polis Negara yang menolak arahan politik, pengaruh politik, tetapi mahu PDRM itu memelihara hak asasi rakyat Malaysia dan menyuburkan sistem demokrasi. Kalau inilah permulaan yang dilakukan oleh Ketua Polis Negara dan disambut oleh pegawai-pegawai polis yang lain, saya yakin ianya memberikan jaminan yang lebih baik. Bila saya lalu Balai Polis Jalan Stadium, nak balik turun tu, saya tengok FRU tak ada, polis tak ada, mereka duduk dalam pagar balai tu, seolah-olah mereka dalam lock up, saya sedang bebas berjalan. Jadi saya lambailah mereka sebab dulu saya duduk dalam tu dengan saudara Hishamuddin Rais. Saya ingat lagi bagaimana kotornya sel di dalam lock up itu, amat meletihkan, melelahkan. Satu sel patutnya 8 orang, dia sumbatnya 20 orang. Kami tidur berdiri, tetapi itulah sebenarnya memberi kekuatan kepada kami untuk bersama-sama rakyat untuk membawa perubahan dalam pilihan raya yang akan datang. Terima kasih. Baik, terima kasih Yang Berhormat Azmin. First round yang cukup menyegarkan. Sebelum tu ada tempat di depan lagi, yang di belakang tu boleh masuk lagi kot. Di depan ni ada beberapa kursi yang boleh diisi. Dan juga ada kursi-kursi di pinggir dinding tu. Baik, okay, kita dah selesai first round forum ini. 3 orang ahli panel kita dah beri satu brief understanding mereka tentang HKR, berkongsi sedikit pengalaman yang lepas-lepas. Jadi untuk urusan kedua ni, saya berhasrat untuk go lebih mendalam sikit. Khususnya melibatkan isu-isu yang menyentuh kepentingan rakyat. Okey, soalan seterusnya kepada saudara Hasmi. Jika kita teliti deklarasi HKR itu, yang baru-baru ni dilafazkan di Stadium Merdeka, langsung tak ada sebut tentang tuntutan untuk mengangkat budaya dan seni sebagai satu aspek penting dalam hidup bernegara. Jadi saudara Hasmi sebagai seorang penggiat seni dan budayawan, apakah perkara yang boleh dikongsi
pandangan ataupun ulasan. Silakan Saudara Hasmi. Okey, terima kasih banyak Saudara Najwan. Pertama saya nak beri satu pandangan umum. Kemenangan besar di peti undi yang berpihak kepada Pakatan Rakyat pada Mac 8 itu bukan hanya kemenangan peti undi. Kemenangan kepada Pakatan Rakyat yang dapat menguasai 5 negeri pada ketika itu sebenarnya kemenangan yang ada latarnya. Dia bukan kerana kita masuk parti 5, 7, 8 bulan bertanding kita menang. Dia bukan tanpa latar perjuangan. Saudara YB Azmin ceritakan keadaan dia ke lokap. Siri demonstrasi mahasiswa, siri demonstrasi rakyat sebelum itu cukup banyak. Sebab itu saudara, pemilihan pilihan raya nanti itu bukan soal nak memilih 222 wakil rakyat, ahli parlimen. Kita selalu berfikiran begitu. Kita pergi demo, kita buat demonstrasi, kita himpun rakyat. Objektif kita yang terakhir untuk hanya pilih 222 sahaja. Wakil kepada ribu-ribu dan juta-juta nasib rakyat Malaysia ni. Sebab itu, saya tak nampak jalan. Dan kita dah jelaskan ada 2 tunjang penting rejim yang harus dipatahkan. Tunjang pertama apa? Tunjang pertama yang harus dipatahkan oleh kerajaan baru kelak adalah dasar ekonomi lapuk mereka. Itu tunjang pertama. Sebab itu saya masih ingat ketika Datuk Seri Anwar Ibrahim keluar daripada penjara, antara yang pertama beliau lancarkan adalah agenda ekonomi baru. Agenda ekonomi Malaysia. Agenda ekonomi Malaysia ini tujuan dia untuk menandingi dasar ekonomi baru yang sudah 30 tahun menjadi dasar dan semangat ekonomi kepada negara ini. Dia ada sedikit beberapa penyesuaian di dalam agenda ekonomi Malaysia. Jadi kita semua saya percaya rakyat tentu harap agenda ekonomi Malaysia ini harus diteruskan dengan cara pakatan, dengan pimpinan yang ada, yang melihat derita rakyat daripada awal, itu supaya draft dan melancarkan satu agenda ekonomi baru yang lebih sesuai untuk zaman sekarang. Itu saya rasa Pakatan tidak ada pilihan untuk tidak buat. Kena buat dan teruskan. Dia bukan hanya hal untuk menjelang pilihan raya. Ini perjuangan ni soal ekonomi ni saudara. Ini bukan soal nak kasih tayar teksi. Ini lebih daripada itu. Kalau sistem ekonominya itu sudah betul, pada landasan yang betul, dengan sendirinya driver teksi itu boleh beli tayar sendiri. Kerana sistem ekonomi kita parah, ada masalah, maka driver teksi terpaksa merintih-rintih supaya kerajaan kasih tayar 4 biji. Itu bukan masalah teksi, itu masalah sistem ekonomi kita. Kedua yang saya nak jawab kepada Najwan, 30 tahun saudara, dasar ekonomi baru langsung tidak disemak semula. Selepas peristiwa 13 Mei 69, tahun 1971, Tun Razak buat 2 perkara. Satu, dasar ekonomi baru. Kedua lagi, Tun Razak buat apa? Adalah dasar kebudayaan kebangsaan. Tetapi 30 tahun sampai sekarang, hampir 40 tahun, dasar kebudayaan kebangsaan tidak pernah disemak. Kerana itu 2 hal ini menjadi tunjang untuk drive sesuatu kerajaan, pemerintah dan rakyat itu untuk mencapai matlamatnya. Dengan dasar yang lapuk 30 tahun ini, tak mungkin kita boleh capai dan pergi lebih jauh daripada apa yang kita ada sekarang. Sebab itu, pemerintah yang ada, rejim yang ada gagal. Kerana rejim ini memakai kaedah dan cara yang lama. Tapi saya rasa, saudara, saya bukanlah orang politik sangat. Nanti orang kata Hasmi ni politik sangat ke apa tidak. Saya bercakap beginilah dengan teman-teman dan kawan-kawan. Ada tak ada Putrajaya, dapat tak dapat Putrajaya, 2 dasar ini, dasar ekonomi baru
dan dasar kebudayaan kebangsaan, Pakatan Rakyat harus semak segera. Jangan tunggu dapat Putrajaya baru kita nak semak. Tak dapat pun kita semak. Begitu. Jadi saya nak komen sikit saudara mengenai 1998, saya masih ingat reformasi di Malaysia ini tercetus bersekali dengan di Jakarta, di Indonesia. Tempoh 15 tahun ini, tak ada satu rakyat di dunia yang begitu bersabar berjuang sebegini panjang untuk menjayakan satu proses perjuangan reformasi untuk ambil alih dan ganti kerajaan. Di Mesir tidak makan masa sebegini lama. Indonesia setahun lebih tukar, pum. Di waktu ekonomi dia jatuh dan seiring dengan kita, Suharto tumbang. Tapi di Malaysia, orang kita ni jenis sabar. Setahun, 2 tahun, 3 tahun dan sekarang 15 tahun saudara. Dan saya rasa waktu yang cukup untuk rejim, tak ada alasan untuk mereka tidak ditukar dalam pilihan raya akan datang. Jadi saya dah sentuh mengenai 2 dasar penting yang ada dalam pemerintahan yang harus kita semak semula, iaitu dasar ekonomi baru dan dasar kebudayaan. Sebab, saudara, kalau saya ramai kawan-kawan wartawan dekat utusan, saya pun ramai kawan-kawan wartawan dekat berita harian, Arus Perdana, saya tak sampai hati nak serang lebih-lebih. Sebab dia kata macam mana, dia dah kerja memang macam itu. Mahathir beri komen bahawa demonstrasi pada KL 112 tu nak tumbangkan kerajaan. Memanglah. Takkan demonstrasi tu nak dibuat untuk suka-suka puji-puji dia. Memang demonstrasi tu dibuat towards ke arah untuk menumbangkan kerajaan yang ada. Itu kita jelas. Mahathir tak jelas, itu dia pasal. Ya. Jadi saya rasa yang kita marah sangat dengan Mahathir ni kenapa? Yang 22 tahun dia memerintah ini, dengan dasar yang dimanipulasi itu tadi, yang lahir itu apa saudara? Yang lahir adalah satu proses pembodohan besar-besaran kepada rakyat Malaysia. Dia guna media untuk menutup penipuan. Dia guna media untuk mencapai kemenangan dengan cara termasuk yang paling kotor. Termasuk kes di Sabah yang 1-2 hari ini kita baca di media. Dan saudara boleh terima perhimpunan yang disusun oleh satu jawatan kuasa akhirnya dipetik oleh Timbalan Perdana Menteri sebagai perhimpunan Samsida. Biasa ada sini. Dan buat lintas langsung di dalam media perdana dan namakan dengan perhimpunan Samsida. Apa jenis pembodohan ini? Ini pembodohan yang sangat kita dah tak boleh terima. Memalukan peribadi orang sampai tak ada batas. Jadi dalam masyarakat yang ada agama dan ada tamadun seperti kita dan ada budaya, apa lagi alasan untuk kita menolak rejim yang ada sekarang kalau tahap memalu dan membodohkan orang sampai tahap ini? Tak ada alasan untuk kita terima rejim yang ada. Saya rasa itu dah keterlaluan. Dah tak bertamadun sifatnya. Ya, tapi kalau kita cakap dengan rejim, memang rejim mana-mana pun dia tak bertamadun. Jadi itu perkara biasa. Kan? Tapi, dan akhir sekali saya nak sentuh, saudara, polis tak ada 12 hari bulan. Betul, kita bersetuju untuk terima kasih kepada polis. Tetapi tanpa kekuatan rakyat yang force again and again, lagi terus untuk beri tekanan pada kekuasaan, tak mungkin polis akan bersikap selembut itu. Kita perlu ucap kepada ketua polis, tetapi kerana tekanan rakyat 15 tahun itulah, maka polis pun dah tak berdaya untuk mendengar dan patuh kepada kata-kata pemimpin. Dan saya rasa setakat itu dulu, Saudara Najwan. Terima kasih banyak. Terima kasih, Saudara Hasmi. Baik, Hasmi bercakap tentang soal keperluan untuk kita semak beberapa dasar sekiranya Pakatan menerajui kerajaan ataupun sekiranya Pakatan tak menerajui kerajaan. Okey, baik, saya nak tanya Isham berkaitan tentang isu ini. Maknanya
sekiranya kerajaan berubah, apa pendidikan Saudara Hisham? Apakah kalau sekiranya kerajaan baru itu masih lagi sama sebagaimana kerajaan lama, apa pendidikan Saudara Hisham sebagai seorang aktivis, sebagai seorang penggerak rakyat, yang mana sekarang ni Saudara Hisham menyokong diubah rejim? Jika rejim baru pun sama, macam mana? Saudara dan kawan-kawan sekalian, biar saya terangkan di sini apa makna dan tahap perjuangan kita pada hari ini dan apa sebenarnya perjuangan kita hari ini kalau dianalisa dalam dengan konsep politik. Untuk saya, apa yang kita perjuangkan hari ini adalah memperjuangkan demokrasi baru. What we are involved today is actually a new democratic revolution. Perjuangan untuk membuka ruang demokrasi. Jangan saudara-saudari tersilap bahawasanya perjuangan yang kita lakukan pada tahap ini ialah perjuangan untuk membuka ruang demokrasi. To open up the democratic space. This is the concept of new democracy, a new democratic revolution. Kerana proses revolusi, proses pendemokrasi ini bertahap-tahap. Di tahap ini kita seharusnya boleh bergembleng bekerjasama menggalang United Front bersama pelbagai-bagai bentuk NGO, parti-parti yang kita tidak bersetuju juga pandangan politiknya, pandangan ekonominya. Kerana tahap ini adalah tahap untuk memperjuangkan new demokrasi. Apakah dia new demokrasi ini? New demokrasi ini ialah untuk membuka ruang demokrasi yang lebih luas. Artinya, ruang berhimpun, menerbit akhbar, ruang berkumpul, ruang bercakap, ruang berfikir, ruang menerbitkan buku-buku ilmiah, terbuka luas. Sesudah itu, barulah lahirnya satu pembaharuan. Saudara-saudara, Bolshevik Revolusi 1917 di Rusia itu berlaku dua tahap revolusi. Bolshevik Revolusi di Tiongkok 1914 juga dua tahap revolusi. Di Iran juga dua tahap revolusi. Semua revolusi dalam dunia ini apa yang berlaku di Mesir sekarang ialah masih lagi di tahap new demokrasi. Jadi di sini seperti di Indonesia itu juga di sini adalah tahap new. Karena itu saya sendiri bersedia walaupun banyak perkara-perkara yang saya tidak bersetuju di dalam garis-garis politik itu, tetapi saya akan mengeluarkan tenaga saya, fikrah saya untuk bersama-sama kerana tahap ini adalah tahap untuk membuka ruang demokrasi. Ini kita harus bersama-sama bekerjasama. Sama ada untuk melahirkan negara Islam, sama ada untuk melahirkan negara sosialis, sama ada untuk melahirkan negara kapitalis baru. Itu bukan persoalan pada tahap ini. Pada tahap ini ialah untuk melahirkan new demokrasi, demokrasi baru, dan paling manifestasi daripada pergerakan ini ialah menggulingkan kerajaan yang dikepalai oleh United Malay National Organisation. Ini dia. Quite simple. Perkara ini cukup senang. Saya boleh bekerja sama dengan Azmin Ali, saya boleh bekerja sama dengan Najwan, saya boleh bekerja sama dengan Azmi, saya boleh bekerja dengan Pak Sabu, Mat Sabu, saya bekerja sama Lim Kit Siang. Kerana apa? Kerana di tahap ini, inilah yang fundamental. Yang fundamental ialah kita menjatuhkan kerajaan United Malay National Organisation. Bagaimana nak menjatuhkan kerajaan United Malay National Organisation? Itu seperti kata Azmin melalui pilihan raya. Saya mengajukan jalan raya. Itu hanya perbezaan metodologi. Itu perbezaan metodologi. Dia kata pilihan raya, saya kata jalan raya. Itu metodologi. Itu tak ada masalah. Tapi hakikatnya kita bersetuju untuk menjatuhkan United Malay National Organisation. Simple as that. Jadi ketika tahap kedua, the second stage, itu satu perkara yang lain. Ini tahap perubahan ini bukannya 1-2 tahun, ya. Saudara jangan salah faham. Itu kepada kawan-kawan sini. Apabila ditakdirkan, katalah bertukar kerajaan di Petrajaya. Perdana Menteri kita ketika itu ialah Anwar Ibrahim. Ada 2 panggilan telefon
Satu daripada Vincent Tan, satu daripada Hishamuddin Rais kepada Anwar Ibrahim. Cuba fikir, telefon siapa yang akan diangkat oleh Anwar Ibrahim? Fikir. Satu daripada peniaga besar, satu daripada ini hakikat. Jadi jangan ada perasaan ilusi bahawa satu pembaharuan akan berlaku. Tidak. Yang kita perjuangkan hari ini ialah pendemokrasian. Pendemokrasian itu juga memerlukan pengkerasan. Pengkerasan dan pembongkaran fikrah warga ini. Jadi yang dikatakan oleh saudara Azmi itu, proses pembodohan itu, saya pakai proses pembongsaian fikrah orang Melayu ini pecah. Ini very important. The breaking up of the Malay mind is very important. It's more important than the new government. Apabila orang Melayu itu telah pecah bingkainya, maka dia tidak takut lagi nak berkongsi nama Allah dengan Cina. Dia tidak takut, betul. Dia tidak takut lagi apabila Cina kata, Masya Allah. Dia tidak takut lagi apabila kata, ya betul. Sekarang ini orang Melayu ni takut, cuma takut. Tak boleh Allah, tak boleh. Oh, Kong Hifat Choi tak boleh tu. Ini kerana selama 54 tahun telah dibongsaikan. Jadi proses inilah. Kerana itu saya bersama-sama itu. Jadi di dalam katakan, saya begitu yakin lagi akan ada perubahan. Akan ada perubahan di dalam kerajaan. Saya yakin. Saya yakin kerana saya pergi melihat akan berlaku perubahan. Macam mana metod perubahan itu kita boleh berbicara. Tapi perubahan ini jangan ada kawan-kawan, terutama anak muda ni, maka akan berlakulah perubahan. Aduh, macamnya negara Firdaus ya. Seperti dalam puisi-puisi Saadi itu akan berlaku Firdausi. Tidak, dia tidak akan berlaku. Akan ada juga rasuah, akan juga ada penyalahgunaan kuasa, akan ada. Kerana itu adalah tahap perubahan. Seperti juga sekarang berlaku di Indonesia, seperti juga berlaku di Iran, akan berlaku. Tetapi proses pecahnya fikrah orang Melayu telah berlaku. That is very important. The most important thing is the Malay mind will be liberated. Kalau itu berlaku, saya cukup senang hati kerana proses pendemokrasian itu telah berjaya. Artinya, orang-orang Melayu sendiri tidak takut lagi. Ini orang Melayu ini adalah satu very strange. Ya? Kita ni adalah majority di dalam negara ini, tapi kita behave, kita berperangai seperti kita minority di dalam tanah air bangsa kita sendiri. We are the majority, but we behave as if we are the minority. Kita begitu takut. Kenapa kita begitu takut? Kerana selama 54 tahun ni kita telah ditakut-takutkan oleh United Malay National Congress. Kerana itu kita ditakutkan apabila Mahathir mengatakan, oh nak gulingkan kerajaan. Memang kita nak gulingkan kerajaan, so no big deal. Betul, saya memang nak gulingkan kerajaan. What is the problem with you? You have a problem with that? I'm sorry you have a problem with that. Saya katakan seperti kataan, oh tak boleh, kamu ni menghasut. Memang saya menghasut. Apa salahnya? What's the problem with that? You tell me what's the problem. Saya menghasut orang untuk lawan kau. Apa problem? You have a problem with that? I'm sorry. Tak. Jadi kita ditakut-takutan. Tak boleh kata menggulingkan kerajaan, tak boleh kata menjatuhkan kerajaan. So what? Itu memang cita dan niat akidah. Seperti kata, saya dilahirkan. Apabila ibu dan mak saya berjumpa, ibu dan ayah saya berjumpa, memang dia akan melahirkan orang seperti saya ini akan melawan United Malay National Organisation ni. No big deal. Dan di tahap ini memang cita-cita saya. Tapi di tahap ini ialah di tahap new demokrasi. Di tahap new demokrasi. In the stage of the new democracy revolution, kita boleh bersama-sama. Tidak ada masalah. Jadi kerana itu, persoalan-persoalan yang non-fundamental. Yang non-fundamental, bersama Allah, negara Islam, ini tak fundamental. We go for the fundamental question. Itulah saya selalu fikirkan, kita pergi kepada perkara yang fundamental. Apa dia perkara fundamental? Perkara yang fundamental sekarang ialah kita semua ini menggembelengkan tenaga, menggalang satu United Front, menggalang satu remtan yang ampuh untuk menjatuhkan sebuah kerajaan zalim. Quite simple actually. Tapi kerana kita ni selalulah ada macam ni berpusing-pusing berpintar, sehingga kita hilang harapan. Apabila UMNO balingkan Allah, kita pun meloncat-loncat Allah. Apabila kata kita tak boleh, saya ketawa, di Pahang ada 24 buah perkataan tidak boleh digunakan. Hanya monopoli ni orang ni. Kenapa? Kerana sekarang ini
kita ni agama Islam ini ada satu versi baru. Dia bukan Sunni, dia bukan Syiah. Dia versi Islam UMNO. Ini interpretasi lah. Islam UMNO. Ini tak boleh, ini tak boleh, ini tak boleh. Entah mana ada tak boleh. Semuanya tak boleh tau. Saya dulu, kataan tak boleh ni mamnung. Cakap Arabnya. Kenapa saya tahu mamnung? Kerana saya duduk negara Arab tu. Di sana sini semua mamnung. Saya tahu apa? Mamnung ni sangat dah. Ini mamnung tak boleh, tak boleh, tak boleh. Di kita ini pun jadi tak boleh. Kita hidup dalam dunia ini hanya ada 70 kali tukar kasut baru kerana 70 kali hari raya. 70 kali musim durian. 70 kali Christmas. Kita tak ada summer winter, jadi tak ada 70 kali winter. Jadi itu. Jadi the life is too short. Karena ikut arahan ini, arahan itu, I'm not giving a shit for their arahan. Ini kata Ibrahim Ali. I don't give a shit. I don't give a shit. Kita juga tidak harus. Tidak listen. Kita juga tidak harus ikut kata semalam kami ada press conference mengatakan, ditanya oleh wartawan, adakah cita-cita himpunan kepada rakyat menjatuhkan? Memang betul. Kita tidak menafikan. Kita memang tak nak menafikan. Hanya perbezaannya metodologi je. Untuk menjatuhkan kerajaan ni simple. Memang semua orang, saya rasa abang baju putih sana, kakak baju merah, semua bercita-cita satu untuk menjatuhkan United Malay National. Ada yang tak nak jatuhkan United Malay National? Ada tak? Tak ada. Alhamdulillah, semua tak ada. Jadi hanya metodologi kita berbeza-beza. Saya mengajukan jalan raya, saudara YB Azmin Ali mengajukan pilihan raya. Itu saja. Jalan raya, pilihan raya. Jalan raya, pilihan. Gagal pilihan raya, kita jalan raya. Gagal pilihan raya. Itulah. We can always experiment. Why not? Okay. Terima kasih, Syam. Ni saya kongsi setuju. Kalau saya rasa kalau Hisham jadi senator kan, jadi menteri, mungkin Anwar angkatlah telefon. Okey. Sebelum tu ada satu pengumuman. Kenderaan yang menghadang kenderaan lain, WUV 5592, QRF 6105 dan JEW 7873. Minta kerjasama kalau ada sesiapa yang memiliki kenderaan dalam dewan, tolong alihkan sebab menghadang kenderaan orang lain. Okay, baik. Jadi kita tutup untuk persiapan kedua ni dengan YB Azmin. Soalan seterusnya kepada YB. Sejauh manakah impak HKR ni dalam bentuk keyakinan rakyat terhadap perjuangan Pakatan Rakyat? Dan sekiranya Pakatan menerajui Putrajaya, apakah sebab rakyat yakin dengan Pakatan ataupun dah muak dengan UMNO? Silakan YB. Terima kasih. Saya kira kita bersetuju bahawa Himpunan Kebangkitan Rakyat itu merupakan satu kejayaan yang luar biasa. Kerana kalau sebelum ini sebagai anak muda sekalipun kita membaca buku sejarah, tetapi pada 12 Januari yang lalu anak muda Malaysia menulis dan mencipta sejarah. Itu dua perkara yang berbeza. Ya. Apabila anak muda menulis sejarah, ya, dan melakarkan sejarah untuk negara kita, bagi saya ini satu departure ataupun satu pembaharuan yang luar biasa. Kerana sebelum ini dalam pentadbiran yang lama, dia dictate the future of this country. Dia paksa rakyat swallow polisi dan dasar-dasarnya. Tidak ada engagement, tidak ada perbincangan, tidak ada rundingan. Kalau pengalaman kami di dalam parlimen, semua rang undang-undang yang dicadangkan oleh kerajaan itu tidak ada sebarang konsultasi ataupun perbincangan dengan the stakeholders. Termasuk Perhimpunan Aman yang sedang kita berdepan pada hari ini. Dia bulldoze, bawa parlimen, lulus dan dijadikan akta. Dan dia paksa rakyat menerima. Tetapi bagi kita, apabila kita melihat anak muda pada 12 Januari yang lalu melakar sejarah, mereka akan dictate dan menentukan hala tuju negara. Ini satu perkara yang menjamin masa depan yang lebih baik, insya-Allah. Namun bagi saya kejayaan HKR ini tidak berhenti di situ. Ya.
Tidak boleh kita ambil satu sikap yang complacent. Alhamdulillah kita telah berhimpun, balik tidur. Tak jadi masalah. Dia tidak akan menyelesaikan masalah. Kerana kita masih memerlukan rakyat untuk meneruskan usaha ini. Kerana bagi saya 12 Januari itu adalah detik permulaan reformasi yang sebenarnya. Kejayaan, Alhamdulillah. Tetapi reformasi itu baru bermula untuk kita mencatat sejarah yang lebih baik. Sebab itu di dalam ikrar yang disebut tadi, kita ada 10 tuntutan yang melibatkan semua sektor masyarakat. Baik. Apa yang menyebabkan rakyat yakin Pakatan ada keupayaan? Kita ada success story, sama ada di Selangor, di Pulau Pinang, di Kelantan, Kedah, dan sebelum itu Perak. Dan sudah tentulah itu menjadi asas untuk rakyat melihat keupayaan kita. Kerana sebelum ini, mitos yang dibawa oleh UMNO ialah apa? Hanya UMNO yang boleh perintah. Lain semua tak boleh perintah. Saya secara cynical saya sebut, di Singapura tak ada UMNO pun. Di Indonesia tidak ada UMNO. Kalau sebelum ini kita menyinggung Indonesia kerana kepimpinannya yang rasuah, tidak ada satu sistem yang baik, sistemnya bobrok. Tetapi saudara kena ingat, khususnya anak-anak muda, hari ini kalau kita lihat masalah ekonomi Malaysia bergelumang dengan hutang negara yang amat membimbangkan. Dalam sesi yang lepas, Parlimen mengesahkan hutang negara pada hari ini 456 bilion ringgit. Iaitu 54% daripada GDP. Indonesia dalam keadaan mereka bergelut dengan jumlah penduduk yang begitu ramai, sistem yang bobrok satu ketika dahulu, tetapi yang penting pimpinan itu ada political courage, ada moral courage, ada tekad, ada iktizam. Yang ini saudara Hisham sebut tadi. Walaupun kalau ada lagi masalah dalam kerajaan baru, tetapi beliau rasa selesa kalau ada tekad, ada iktizam, ada proses untuk membawa perubahan. Indonesia sekarang, hutang negaranya ialah 25% daripada GDP. Philippines, 41% daripada KDNK. Malaysia, 54% daripada KDNK. Saya nak ribat, Perdana Menteri yang juga Menteri Keuangan dalam Perhimpunan Agung UMNO, dia pernah nyatakan, dia lebih baik daripada saudara Anwar Ibrahim menjadi Menteri Keuangan. Serangan yang tidak mengejutkan. Tapi saya tidak mahu serang peribadi. Saya hanya ambil angka daripada Bank Negara. Datuk Seri Anwar meninggalkan kerajaan ataupun dipaksa tinggalkan kerajaan dan direhatkan di Sungai Buloh. Ketika itu hutang negara 89 bilion ringgit. Bila dia mengambil alih tahun 92, hutang negara lebih kurang 97-98 bilion ringgit. Dia menurun setiap tahun. Sebaik saja beliau direhatkan, tahun 99, Tun Dr. Mahathir mengambil alih sebagai Menteri Keuangan, naik 112 bilion ringgit. Terus naik, zaman Abdullah Badawi dalam keadaan dia paling baik. Tak cakap banyak. Dia rehat saja. Naik sampai 250 bilion ringgit. Hari ini, Perdana Menteri yang kononnya pengurusannya baik, cekap, pakar ekonomi, 456 bilion ringgit. How do you address these issues of national debt kalau tidak ada courage, tidak ada tekad dan tidak ada iktizam? Itu yang pertama. Yang terbaru, kita baca GFI report, Global Financial Integrity Report, yang membimbangkan. Malaysia hari ini dalam konteks outflow of illicit fund, pengaliran wang haram, Malaysia hebat, nombor 3 dalam dunia. Nombor 1 China, nombor 2 Mexico, Malaysia nombor 3. 2010 jumlah aliran wang keluar, wang haram, illicit fund yang keluar daripada Malaysia yang dilaporkan oleh GFI, Global Financial Integrity Report, bernilai 64.4 bilion US dollar. Dan sampai hari ini
not a single statement by the Minister of Finance to defend this position ataupun untuk menangani masalah ini. How do you tolerate having this kind of leaders who has no courage to overcome the issues of rakyat? Sebab itu bagi saya, proses penting. Tak apalah, Hisham nak pilih jalan raya, kami nak pilih pilihan raya. Kita bertembung di Putrajaya. Itu penting. Ya. Tetapi sementara proses itu penting, tekad juga penting. Iltizam juga penting. Indonesia, saya tak percaya masih bergelumang dengan masalah rasuah, salah guna kuasa, tetapi presidennya ada tekad. Pengurusi SPR di Indonesia sekarang dalam penjara kerana menipu pilihan raya. Saya tidak mencadangkan sesuatu, tetapi seperti Hisham sebut tadi, kalau terus-menerus mengkhianati kedaulatan negara ini dengan memberikan kad pengenalan, memberikan hak mengundi, saya tidak menolak kemungkinan pemimpin seperti ini harus diheret ke muka pengadilan untuk berlaku adil kepada rakyat Malaysia. Amaran telah diberikan, ya, kita telah mengeluarkan banyak bukti. Saya dalam keadilan selaku pengarah pilihan raya, kita ada satu sistem yang disebut sistem menang pilihan raya SISMET, di mana kita boleh kesan hantu-hantu yang dibawa oleh SPR. Rupanya ada 8 jenis hantu. Bukan satu. Kalau dulu yang mati dihidupkan, dia pergi mengundi. Termasuk arwah ayah saya. Dia meninggal tahun 99. Tapi tahun 2004, dia dibangkit, bangun, pergi pusat pembuangan undi, dia buang undi, balik ke kubur Kampung Kelanggit. Saya kesal kepada UMNO kerana berilah tahu ayah saya nak balik, bolehlah saya jumpa. Tidak, ini berlaku. Tetapi sekarang, ada 7 lagi watak hantu. Ini terbukti. Contoh, rumah ibu saya. Dia tinggal berseorangan setelah ayah saya meninggal. Di nombor 1I Kampung Kelanggit Baru. Buka daftar pemilih sekarang. Nombor 1I Kampung Kelanggit Baru. Ada 7 Cina, 4 India. Semangat 1 Malaysia. Mulai besok ada 1 lagi pengundi daripada Pakistan duduk dalam rumah itu. Faham tak tahu itu kan? Baik. Bagaimana ini berlaku? Saya bertemu dengan SPR, tanya bagaimana? Dia kata, kadang-kadang rumah ni disewa kepada orang. Rumah ini diteroka tahun 1968. Tak pernah sewa pada siapa pun. Suatu rumah ni nombor 1I, rumah yang pertama di Kampung Kelanggit. Arwah ayah saya pesara tentera, setelah berkhidmat di Singapura dalam British Army, balik ke Kampung Kelanggit, teroka tanah rumah yang pertama. Tak pernah kita sewa. Tapi ada Cina, ada India, ada Pakistan dalam beberapa hari yang akan datang. Kemudian di Kampung Kelanggit juga. Ini bukan fitnah, ini fakta yang we adduce to SPR. Kampung Kelanggit ni rumah perkampungan Melayu. Kita boleh pergi lepas ini. Rumah sebuah-sebuah. Baik. Apa yang berlaku dalam daftar pemilih SPR? Ada rumah alamat bersifat kondominium. Tingkat 20, unit 15, blok A. Pergi sekarang, tak ada satu bangunan pun di Kampung Kelanggit. Dan ada lebih 80 pengundi menggunakan sifat alamat tersebut. Saudara, kita boleh maafkan? Banyak lagi penyelewengan yang berlaku dalam daftar pemilih. Sekarang terbukti. Ya, dalam beberapa hari ini, saya tidak terkejut sebab kita sedia maklum. Tapi, lihat. Nama telah didedahkan. Proses juga di mana berlaku. Bagaimana pegawai kerajaan terima panggilan daripada Megat Jonet, orang kanan Dr. Mahathir. Ambil nama-nama ini.
masukkan dalam daftar pemilih, beri kad pengenalan, pasti mereka mengundi Barisan Nasional. And this process has been going on for decades. Maka sebab itu dalam tuntutan kita, kita nak pilihan raya yang bersih dan adil. Mana boleh orang Bangla, orang Pakistan, orang Indonesia, orang Burma menentukan masa depan negara kita. Kalau mereka boleh mengundi, nanti dia boleh jadi ketua kampung. Dia boleh jadi ketua jabatan. Akhirnya wakil rakyat kita, ahli parlimen Gombak besok, orang Pakistan. Tak boleh begini. Sebab itu saya bangga bila anak-anak muda yang akan menentukan masa depan negara bangun, bangkit, minta satu pilihan raya yang bersih dan adil. Dan ini sebenarnya keyakinan rakyat terhadap Pakatan Rakyat bahawa kita mengambil sikap dengar dengan semua civil society. Bukan keadilan yang menentukan masa depan negara. Bukan PAS atau DAP. The future of this country should be dictated by the rakyat of this country. Khususnya anak-anak muda. Ayuh bersama-sama bincang. Sebab itu kita nak engage dengan civil societies. InsyaAllah kita menang. Hisham call, kita akan jawab panggilan itu. Bukan jawab saja. Kita akan bagi pas khas. Bila pun boleh masuk Putrajaya. Ya? Kita mahu anak-anak muda diberikan ruang sepenuhnya. Ini nak bercakap pun tak boleh. Tengoklah macam di universiti UUM. Listen. Dia turun pula tu. Listen. Ini bukan negara bapa kamu. Tapi saya agak sedikit bimbang kerana sebahagian besar anak-anak muda di dalam kampus itu memberikan tepukan yang gemuruh. Ini membimbangkan saya. Walaupun saya tak terkejut kerana UUM ini adalah kubu UMNO. Nordin Kardinya situ, semua haprak semua dari situ lah. Yang tidak menyuburkan kebebasan akademik, tidak ada center of excellence. Sepatutnya universiti kita menjadi center of excellence untuk anak-anak kita. Kebebasan akademik. Saudara tengok, kita tanya dalam parlimen, kalau dulu di antara 400 universiti di dunia, Universiti Melaya dan 1-2 universiti di Malaysia ini termasuk juga dalam kategori tersebut. The top 400 universities. Pernah kita rank 171 begitu. Baru-baru ini terkeluar 400 universiti di dunia, tak ada satu pun universiti di Malaysia disenaraikan. Universiti Singapura masuk, di Australia ada 20 universiti di Australia termasuk dalam golongan the top 400 universities di Malaysia, di dunia. Malaysia tak masuk sebab Universiti Malaysia, Naib Chancellornya terlalu hebat. Tak boleh kita ukur kehebatan mereka. Sampai tak masuk dalam kategori yang disenaraikan. Ini membimbangkan. Kemudian program itu saya dimaklumkan program Satu Malaysia. Apa? SWIM ke apa? Saya tak tahu lah. Women Satu Malaysia. Di mana konsep Satu Malaysia kalau kamu halau anak India ni keluar? Dia kata keluar. Kalau tak mau terima, balik. Ni style UMNO dululah. Halau orang Cina. Balik Tong San. Ini bukan negara kamu. Negara ini milik seluruh rakyat Malaysia yang ada hak di atas bumi ini. Saya jawab ini sebab rakyat Malaysia sekarang ini yakin bahawa it is our conviction in Pakatan Rakyat. It is not our political rhetoric. Bukan nak dapat undi ke tidak. It is our conviction bahawa negara ini adalah milik rakyat Malaysia. Kekayaan mesti disalurkan kepada semua. Saudara Hasmi sebut DEB ditukar dengan agenda ekonomi Malaysia. It is not easy task. Bila Datuk Seri Anwar melontarkan agenda ekonomi Malaysia, ramai golongan profesional Melayu yang tampil marah kerana ini satu pengkhianatan. Kita mengambil masa hampir 2 tahun untuk yakinkan mereka. Sebab DEB ini, yang untung bukan orang Melayu. Yang untung beberapa kerat Melayu, beberapa kerat Cina, beberapa kerat India. Satu Malaysia. Orang Melayu masih susah. Orang Cina di bandar masih susah.
Orang India di estate masih susah. Dan kemiskinan, dia tak kenal warna kulit. Dalam Islam sendiri pun, kemiskinan, yang warna coklat miskin, yang warna putih langsat tak miskin. Tak ada. Kemiskinan tak kenal batasan agama dan kaum. It is our duty sebagai kerajaan to protect the interest of all Malaysians. Sebab itu kita menganjurkan agenda ekonomi Malaysia di mana dasar ekonomi kita bukan berasaskan race tetapi berasaskan the needs of the people of Malaysia tanpa mengira kaum. Kalau itu hak mereka, bagi. Agak marah sedikit sebab bila saya turun setiap malam saya kena serang, ini pengkhianat, jual, you sell your soul to Kit Siang, to Kapal Sing. Saya jawab mudah je. Baru ni saya di Johor, saya jawab. So, Johor ni kan dulu kubu UMNO Melayu. Saya kata yang curi lembu ni siapa? Ni saya nak minta anak-anak muda ni kena faham. Yang curi lembu ni bukan Kit Siang. Yang curi lembu bukan Kapal Sing. Pemimpin Melayu UMNO. Yang baru ni beli cincin, beli kapet. Wife Kapal Sing tak pakai cincin. Wife Guan Eng tak pakai cincin. Why you shouted and cursed Kapal Sing and Lim Kit Siang and Lim Guan Eng? Don't blame them. Blame your own leaders. Pemimpin Melayu. Yang curi commission submarine siapa? Bukan DAP, bukan PAS, bukan keadilan. Jadi kita kena ada courage. Bukan soal kita nak khianat Melayu. Kita nak orang Melayu. Asas saya nak sebut depan Cina, India. Asas saya Islam dan Melayu. Kalau tanya saya, are you a fundamentalist? Yes, I'm a fundamentalist. Sebab saya practice the fundamentals of Islam. Fundamental of Islam apa? Jangan khianat. Jangan curi. Jangan rasuah. Jangan bunuh orang. Jangan hina kaum lain. Jangan hina agama lain. Itu asas saya. Saya baik dengan Guan Eng, langsung tidak menggugat akidah dan keyakinan saya terhadap Islam dan Melayu. Sebab itu anak-anak muda kena berpegang kepada prinsip ini. Ya? Dan saya bersyukur nampaknya ada kemajuan setelah melihat prestasi pakatan di Selangor, di Pulau Pinang, di Kedah dan di Kelantan. Dan itu sebenarnya memberi keyakinan kepada rakyat. Dan saya yakin masa depan Malaysia bergantung kepada anak-anak muda. Dan anak-anak muda sekarang insya-Allah akan membawa perubahan dalam pilihan raya yang akan datang. Terima kasih. Baik, terima kasih YB Azmin. Satu penjelasan yang panjang lebar. Okey, sebelum tu saya ada sedikit iklan. Liputan terkini dari Radio Bangsa Utama. Sehingga setakat ni sekitar 700 orang pendengar mengikuti siaran langsung forum ini daripada luar. Selain daripada di dalam Malaysia, kita ada pendengar daripada Rusia, Perancis, Poland, Germany, Qatar, United Kingdom, South Korea dan juga Saudi Arabia. Jadi kalau kita himpun audiens dalam ni sekitar 200 orang, tambah dengan 700 orang, kita nak dapat 1000 orang dah yang mengikuti forum ini. Jadi satu tepukan dan terima kasih kepada Radio Bangsa Utama.